Video kali ini saya spend lebih seminggu untuk bereksperimen dengan epoxy. Banyak benda baru yang saya belajar. Jom follow. So, sebelum kita start guna epoxy resin ni, kita kena ada mold. Untuk projek ni, saya nak buat mold menggunakan silikon. Okay. Kalau epoxy tu mold dia silikon, yang silikon ni mold dia saya gunakan 3D printer. Saya design ikut bentuk yang saya nak dan dia ada lubang kat tengah-tengah tu. Sebab ini adalah mold untuk mold. Untuk buat mold silikon, kita akan ada dua bahan tau. Bahan A dan bahan B. Kita kena campur lah dua-dua bahan ni ikut nisbah yang ditetapkan. Yang saya pakai ni nisbah dia 1:1. Jadi bahan A kena 1 nisbah, bahan B kena 1 nisbah. Saya cuba dapatkan setepat yang mungkin dan kita kena kacau dia. Disebabkan syarikat Resiners sponsor barang-barang untuk main dengan resin ni, saya guna dia punya barang lah. Tapi kalau korang nak pakai manual, tak ada masalah. Yang penting kacau bagi betul-betul sebati dan tuang dalam kita punya mold ni. Habiskan dan ada satu lagi part kat tengah-tengah ni supaya mold ni ada lubang nanti kat silikon tu. Oh, terlebih lah. Saya kena letak pemberat sikit. Okey, saya biarkan dia mengeras, cure. Dan ini result dia selepas dalam satu malam lah. Silikon ni memang dia akan bergetah-getah sikit. Dia fleksibel. Saya nak try cabut, tak boleh. Memang susah betul nak cabut ni. Jadi saya terpaksa potong kat bawah tu. Dan bila saya potong pula, saya dah terover potong sampai tapak silikon ni pun saya dah terpotong dah. Alahai. Jadi kita kena buat balik. Saya redesign semula. Saya buat mold yang 3D print ni ada dua part. Bagi mudah saya nak keluarkan silikon tu nanti, saya akan buat pendakap kat bawah ni, tapak dia untuk hole. Mana ni? Okey, pusing sikit. Okey. Ini cantik, ngam, ketat. Dan satu lagi dekat atas dia. Ini sama, dia akan hold dia punya bingkai ni, dia punya mold ni. Ulang proses yang sama. Saya masukkan bahan A dan bahan B. Dan saya gaul sampai sebati. Saya tak gunakan speed yang terlalu laju sebab saya tak nak ada berbuih banyak. Nampak tu, biar dia soft je, cantik kan, macam tu. Then tuang balik dalam kita punya mold yang 3D printed ni. Kat tengah dia ni tekan. Okey, ni cantik ngam-ngam. Tak adalah banyak sangat lebih. Kena letak pemberat sikit. Lepas 6 jam macam tu, saya boleh try buka. Ni atas, bingkai atas. Dan yang holder bawah ni saya buka juga. Cantik. Ku sangkakan mudah dibuka, kena juga dikopak. Aduh. Saya ingatkan PETG dengan silikon dia tak lekat. Bolehlah dia tak lekat, tapi still ada lekat sikit tu yang membuatkan dia susah untuk kita keluarkan dia. Sepatutnya saya guna juga saya punya ni, mold release agent ni. Saya tak pakai sebab saya percaya online kata tak lekat. Dia patutnya saya boleh buka senang je ni. Sikit lagi. Okey. Cantik. Tu. Inilah dia punya mold silikon. Tapi kalau saya tuang je epoxy, confirm tak cantik. Dia akan kembung. Untuk bagi dia rigid sikit, saya akan 3D print dia punya frame luar tu. Okey. Kalau macam ni, tuang bola. Cantik. Bagi dia petak. Okey. Ini saya punya model. Saya akan letak kat dalam tu. Maybe tinggi sikit macam ni. Bawah tu saya akan letak colour lain sikit. Atas clear, bawah lain. Biasanya epoxy resin pun lebih kurang macam silikon tadi. Dia ada dua part, ada dua bahagian, A dengan B. Dan ada satu jenis lagi, dia jenis UV. Dia nak keras, kita kena letak cahaya UV baru keras. Jadi untuk bawah ni, saya cuba pakai UV punya resin. Nak cuba tengok dia keras guna UV. Saya letak colour bling-bling sikit, warna biru ni. Bila dah kacau macam ni, biasa dia akan berbuih tau. Korang perasan tak? Tahu lah, nampak tak dalam video ni? Dia ada buih sikit. Nak bagi cantik resin ni, kita kena buang buih tu dengan letakkan dia dalam tempat yang vacuum, bertekanan rendah. Saya boleh gunakan macam ni. Ini ada vacuum chamber daripada, sama juga, ini company apa ni? Resiners. Senang kita pakai ni. Saya onkan pump dia dalam 5 minit. Kita akan nampak akan berbuih tau daripada bawah tu. Maksudnya udara daripada dalam larutan ni akan dikeluarkan. Bila saya lepaskan supaya udara masuk balik, dia punya buih akan jadi macam tu.
barulah kita boleh tuang dalam mold. Okey. Bagi semua nanti akan ada buih-buih sikit kat atas tu. Kita boleh buang guna heat gun ataupun torch macam ni. Sekejap, ujung tu ada sikit lagi. Alright, nice. Disebabkan ini kita pakai yang jenis UV punya, saya akan cure menggunakan UV light ni. Senang, simple, letak sini. Biar target dia. Okay, cover area semua. Okay, dan lampu tu ni UV, dia tak ada terang sangat sebab dia ultra ungu. Biar dia keras. Dan tengok ni result dia. Okay, sekarang saya nak try pula letak patung ni. Saya takut dia terapung, jadi saya akan cuba letak UV juga. UV punya resin kat sini. Dan saya akan jadikan dia gam lah. Saya ratakan dekat bawah dia macam tu. Lepas tu tepek. Kita cure kejap. Harapnya dia boleh hold lah model panda tu. Dah settle situ, barulah kita boleh gunakan epoxy yang A dan B tadi. Kalau kita tengok cara tuangan saya ni tak bagus sebenarnya. Sebab jadi banyak buih tau. Tak cantik nanti. Patutnya saya tuang seslow je kat tepi cawan tu bagi tak banyak buih. Dan bila gaul pun kena slow juga. Ini pun agak laju kat saya gaul. Nampak still banyak dia punya buih tu kan. Nasib baik saya ada vacuum chamber, boleh kurangkan dia punya buih. Ni yang nak saya tuang kat dalam ni pun kasar juga sebenarnya. Tengok result dia Malam tadi ada problem kakak kan. Tengah kita buat ni, tiba-tiba panda ni tercabut. Panda ni bergerak. Aduh. Tapi tengok result dia. Aduh, berkecai. So, ini scrap. Saya kena buat baru. Saya dah tak tahu mainan apa nak pakai. Jadi, saya ambil je mainan ni. Untuk second try ni, bawah dia pakai warna emas. Atas clear macam biasa. Dan saya tuang. Kali ni saya dah pastikan robot tu, mainan objek tu dah melekat kuat dengan kemas. Untuk keluarkan buih-buih udara celah-celah objek tu, saya akan vacuum sekali lagi dan kita tengok result dia. Tengoklah. Second try dia buka dah senang dah. Tapi result dia dah cure, keras dah. Permukaan atas dia licin tapi tak cantik. Kali ni dia berbuih not bad, teruk juga disebabkan overheat. Korang tengok kat atas tau, ketika keluar berbuih macam tu. Tengok dekat bawah dia hancurkan bawah dia kan. Dia jadi terlalu panas, overheat. Itu yang berbuih dan pecah macam ni. Tak cantik result dia. Saya test dan cawan pun jadi macam ni juga. Bila saya tak hidupkan aircon. Dengan lampu studio saya lagi, jadi macam ni, overheat, panas. So saya akan buat third time. Kali ni saya akan hidupkan aircon kuat-kuat. Sepanjang beberapa step proses ni, saya akan pastikan bilik tu suhu dia dalam 22 hingga ke 25 darjah Celsius. Untuk kali ketiga ni, ini result dia. Improve kan? Boleh nampak dia lebih konsisten. Cuma dekat tepi dia ni tak berapa licin macam atas lah. Dia kesan-kesan kasar di tepi ni disebabkan saya punya mold tu tak licin. Kalau saya buatkan mold ni licin, akan result dia cantik tepi dia. Alright, tak apa. Okey lah tu. Saya nak buat part elektronik pula. Saya nak jadikan projek epoxy ni sebagai projek anak saya. Kalau dia jumpa rama-rama ke, ataupun dia nak buat craft ke apa, saya nak dia jadikan benda tu epoxy. Lepas tu tukar je dekat benda ni jadi lampu tidur malam. Konsep simple. Saya ada bateri connect pada dia punya BMS TP4056 punya modul tu kan yang biasa saya guna. Letak switch dan ada keluar dua wayar, positif dan negatif. Ini wayarnya. Wayar ni akan sambung dekat sini. Sini saya akan letak banyak LED. LED yang kecil-kecil dah. Okey, saya gamkan saja. Masukkan kat situ. Nice, cantik. Ulang. Saya ada 5 lampu LED kecil je kat situ. Buat wiring. Saya selarikan semua positif dan negatif. Solder kemas-kemas. Bila dah settle semua, kita boleh test. Ni last punya solder. Positif dan negatif. Try Saya masukkan bateri. Alright. Kita letak situ. Saya akan letak sini. Dan try switch on. Nice. Simple project. Untuk charge bateri ni pula, saya pakai USB tercocok. Okay, menyala. Cun. Alright. So, bolehlah saya gamkan panel lampu ni tadi. Pakai gam super glue saja. Okay. Dan tekan. Nice. Ni kat bawah.
Ni kat tengah. Dan ni penutup dia. Boleh lah. Dah macam kereta tu masuk dalam ais. Ini ada sebab dia kenapa rupa macam ni. Macam sekali pandang macam saya sengaja, tapi tidak. Yang part bawah ni cantik Lucina sebab saya dah polish, tapi saya tak polish full. Saya polish kat bawah ni saja. Sebab dekat yang bahagian tengah ni ada problem sikit. Yang atas sama macam bawah, cuma saya tak polish atas. Kat tengah ni dia jadi pelik tau. Tengok kalau saya tekan, dia tak keras. Dia agak lembut. Ini disebabkan saya tak gaul dengan baik dengan sekata. Ini menyebabkan epoxy tu tak jadi keras. So, untuk first project epoxy saya ni, banyak benda saya belajar. Start daripada mold ni. Mold ni sangat-sangat memainkan peranan yang besar. Kalau nak result epoxy yang cantik, mold kita kena bagus. Disebabkan saya pakai 3D printer tu, jadi permukaan tu kena betul-betul licin bila buat mold. Tapi 3D printer takkan dapat licin. Jadi untuk buatkan mold kita ni licin menggunakan 3D printer, saya kena buat finishing dekat 3D print punya barang tu. Contohnya yang mold, contohlah anda kata ni kan, mold ni kan ada macam garis-garis sikit kan. Saya kena sanding dulu. Lepas tu saya kena spray filler supaya lubang-lubang halus kecil-kecil tu akan ditutup. Sand lagi sekali. Mungkin dah mula flat dah tu, tapi tak berapa licin sangat. Saya boleh cat kemudian. Cat yang spray benda yang betul-betul cat yang licin supaya permukaan dia betul-betul licin habis flat. Barulah kita buat silikon mold ni, gunakan mold ini. Bila tuang silikon ni dekat mold, kita kena guna vacuum lagi untuk buang udara-udara yang halus tu. Barulah kemudian kita akan dapat mold yang betul-betul cantik. Dah mold betul-betul cantik ni pula, pastikan kita guna mold ni, mold release agent ni. Bila pakai ni, senang kita nak releasekan silikon ni daripada kita punya mold 3D print tadi. Settle mold, epoxy pula. Banyak pertang larang dia. Suhu kena rendah, tak boleh suhu panas sangat dan tak boleh terlalu sejuk. Nak kacau kena cantik, jangan kacau laju sangat. Bila laju sangat dia berbuih. Bila berbuih ni susah kita nak buang dia punya buih dia. Andai katalah pakai vacuum pun kan. Bila pakai vacuum dia boleh buang buih. Tapi kalau buih tu terlalu banyak, dia akan jadi mencabar tau bila pakai vacuum, buih yang terlalu banyak dalam epoxy ni. Sebab nanti bila buih tu tak habis dan kita akan cuba nak panjangkan kita punya vacuum ni, nak panjangkan dia punya masa kan. Bila ruang dalam ni vacuum, bermaksud tiada udara. Bila tak ada udara, medium untuk membebaskan haba tu limited. Jadi haba tu akan accumulate dekat kita punya epoxy ni. Sebab epoxy ni mengeras, dia akan melalui proses exothermic. Exothermic tu proses di mana akan produce haba. Bila haba produce lama-lama banyak-banyak, tak boleh dibuang pula tu sebab udara dah tak ada dalam vacuum chamber ni. Dia akan jadi overheat. Bila jadi overheat, pecah. Jadi macam ni, dia akan berbuih-buih, merekah macam ni. Buruk kan? Ni macam saya belajar. Boleh lah untuk first project ni, still bendanya menjadi. Mungkin efek tu efek tu seolah-olah macam kereta ni tenggelam dalam ais lah. Yang nampak permukaan kat sini je bawah. Boleh lah. Nak jadi lampu tidur anak saya tu still okay. Next time insyaAllah saya akan eksperimen lagi untuk projek lain pula yang lebih cool. Cuma sebelum tu maybe saya kena buat proper meja yang khas untuk main dengan epoxy ni. Sebab ini pun dah mula agak sepah dah meja saya ni, dah mula jatuh-jatuh epoxy kan, dah mengeras bertumpuk sini, bertumpuk sana. Saya kena kikis balik, saya kopik balik. Saya kena buat meja khas kat belakang ni, saya nak buat meja khas epoxy. Lepas tu atas tu saya nak buat macam exhaust fan. Sebab anak saya tengok anak saya berminat dengan benda ni. Dia suka main dengan epoxy ni. Saya nak environment yang selamat sebab proses curing epoxy ni akan menghasilkan VOC, volatile organic compound. Itu bahaya. Kalau orang main dengan epoxy, dia duduk dalam bilik yang tertutup, akan berisiko tinggi untuk kena macam-macam penyakit. Kita punya keradangan paru-paru boleh kena, ada kena kanser, migraine. Bilik saya ni okey lah, ada exhaust fan dekat luar tepi sana. Tapi itu pun sebenarnya tak perfect. Sebab gas ni still boleh berpusing dalam ni baru bawa keluar. Saya nak betul-betul udara ataupun gas yang terhasil ni betul-betul terus dibawa keluar rumah saya tanpa berpusing kat dalam bilik saya. Itu next lah saya akan buat dia punya ruang dia. Okay, tu je. Saya harap saya punya perkongsian bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video edukasi yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Jangan lupa subscribe, ada banyak playlist kat situ. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.